Assalamualaikum. Nama saya Nurul Hafizah Idayu binti Besar. Nombor matrik I18203-184. Saya dan rakan-rakan akan membentangkan tajuk unit 4 iaitu Al-Quran, di mana kami akan membentangkan bermula daripada definisi Al-Quran sehingga Al-Quran adalah mukjizat. Baiklah, dari apa yang kita dah sedia tahu, Al-Quran ni ialah kitab suci bagi umat Islam. Menurut ajaran Islam, Al-Quran ialah wahyu yang Allah turunkan kepada Muhammad melalui perantaraan Malaikat Jibril yang sampai ke zaman sekarang secara mutawatir. Mutawatir di sini bermaksud penyampai ataupun perawi Al-Quran pada setiap zaman. Di mana perihal diturunkan Al-Quran ni mempunyai kaitan rapat dengan Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur dalam tempoh 23 tahun. Definisi Al-Quran daripada segi bahasa bermaksud setiap perkara yang tertulis. Contohnya bacaan ataupun himpunan huruf dan kalimah. Daripada segi istilah pula, Al-Quran ni adalah kalam Allah Ta'ala dalam bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak ada keraguan padanya. Ianya merupakan kitab mukjizat dan terpelihara daripada penyelewengan. Kiranya Al-Quran ni adalah satu kitab yang sangat-sangat terpelihara daripada apa-apa penyelewengan. Al-Quran disampaikan kepada generasi demi generasi dengan cara mutawatir. Yang macam saya cakap tadi, mutawatir ni adalah penyampai, iaitu perawi Al-Quran pada setiap zaman. Dan Al-Quran ditulis dalam mashaf. Ianya bermula daripada surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas, dan membaca Al-Quran ni akan mendapat pahala. Tiada apa-apa perbezaan pendapat dalam kalangan ulama' bahawa Al-Quran itu adalah sumber utama perundangan hukum syarak. Semua ulama' bersepakat bahawa Al-Quran itu adalah hujah dan semua hukum hakam yang terkandung di dalam Al-Quran adalah wajib untuk diamalkan oleh semua manusia. Baiklah, seterusnya adalah kehujahan Al-Quran. Al-Quran yang disepakati oleh semua ulama' sebagai sumber utama hukum syarak mempunyai dalil kehujahannya seperti yang berikutlah, di mana dalil kehujahan Al-Quran ini mempunyai 3 dalil daripada Al-Quran, dalil daripada hadis dan juga dalil daripada ijma'. Dalil daripada Al-Quran, di mana terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran sendiri yang membuktikan bahawa Al-Quran itu adalah hujah yang wajib diikuti. Antaranya firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat pertama, ayat 1, yang bermaksud taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika betul kamu orang-orang beriman. Pengertian ayat ini adalah ayat Al-Quran ini mewajibkan mentaati Allah dan Rasulnya untuk memenuhi tuntutan iman. Di mana maksud mentaati Allah dekat sini adalah dengan mengikut dan beramal dengan kitabnya, iaitu Al-Quran lah. Manakala mentaati Rasulnya adalah dengan mengikut dan beramal dengan sunnah Rasulullah SAW. Seterusnya adalah firman Allah Azza wa Jalla yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, iaitu orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian, jika kamu berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, iaitu Al-Quran, dan sunnah Rasulnya, jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Surah An-Nisa ayat 59. Pengertian ayat dekat sini di mana ayat Al-Quran ni merupakan perintah Allah, perintah yang Allah turunkan kepada semua manusia agar merujuk semua perkara pertelingkahan manusia kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran itu mestilah diikuti dan diamalkan untuk semua manusia. Dalil daripada hadis. Terdapat banyak hadis yang membuktikan bahawa Al-Quran adalah hujah yang wajib diikuti. Antaranya sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, aku tinggalkan untuk kamu 2 perkara yang mana kamu tidak akan sesat selama mana kamu berpegang dengan keduanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Pengertian daripada hadis ni
Rasulullah SAW telah memberi panduan untuk tidak berada dalam kesesatan, iaitu dengan ajaran Al-Quran dan Sunnahnya. Ia menunjukkan bahawa Al-Quran dan Sunnah adalah wajib untuk diikuti. Zaid bin Arqam meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah berkhutbah dan bersabda, yang bermaksud, wahai manusia, aku hanyalah manusia yang hampir pasti akan ditatangi oleh utusan Tuhanku, yang bermaksud malaikat maut untuk mengambil nyawa, dan aku akan menyahutnya. Justru aku tinggalkan bagi kamu dua perkara. Yang pertama adalah kitab Allah, iaitu Al-Quran. Dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Maka berpeganglah dengan kitab Allah dan ambillah dengannya. Baginda menggesa berpegang dengannya dan menggalakkan perkara tersebut. Kemudian baginda berkata, dan ahli keluargaku, aku ingatkan kamu dengan Allah pada ahli keluargaku. Nabi menyebut 3 kali. Maksud daripada hadis ni, Rasulullah SAW telah menjelaskan bahawa Al-Quran adalah petunjuk dan cahaya kepada manusia serta menyuruh berpeganglah dengan Al-Quran. Oleh itu, wajiblah kepada umat manusia, umat Islam khususnya, untuk merujuk dan beramal dengannya dalam semua aspek kehidupan. Daripada ijma', seluruh fuqaha sahabat, fuqaha tabi'in selepas mereka dan para imam mujtahidin telah berijma' bahawa Al-Quran adalah rujukan utama kepada perundangan syariah. Semua imam mazhab fiqh meletakkan Al-Quran Al-Karim sebagai usul atau sumber rujukan utama dan pertama hukum syarak. Ijma' ini sebenarnya bersandarkan kepada hadis Muaz bin Jabal ketika Rasulullah SAW mengutuskannya menjadi qadi di Yaman. Yang bermaksud, bagaimana kamu membuat keputusan jika dibentangkan sesuatu kes ke atas kamu? Beliau menjawab, aku membuat keputusan dengan Al-Quran. Nabi berkata, jika kamu tidak mendapati dalil dalam Al-Quran? Beliau menjawab, maka dengan sunnah Rasulullah SAW. Nabi berkata, jika kamu tidak mendapati dalil dalam sunnah Rasulullah SAW dan tidak ada dalam Al-Quran? Beliau menjawab, maka aku akan berijtihad dan tidak akan menyeleweng. Lalu Rasulullah SAW menepuk dadanya dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah yang telah memuaskan hati Rasulullah. Saya Nur Izzah binti Khairul Anwar. Saya akan membentangkan tajuk subtopik ciri-ciri Al-Quran. Ciri-ciri Al-Quran iaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita tahu, Al-Quran ini merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-44, maksudnya, dan kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Dan dalam surah An-Nahl ayat ke-44, maksudnya, mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya. Berbalik kepada surah Al-Ma'idah, dijelaskan bahawa Allah telah menurunkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran dan tiada keraguan di dalamnya. Dan ia juga membenarkan kitab-kitab suci yang lain seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran menjadi hakim kepada kitab-kitab suci yang sekarang ini yang telah diubah atas dasar campur tangan manusia yang lain. Dan ayat ini juga menjelaskan ia diturunkan berkenaan dengan ahli-ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah. Dan pada awalnya Rasulullah diberi pilihan untuk memutuskan sesuatu perkara dan atau mengembalikan perkara itu kepada kitab-kitab mereka yang masing-masing. Namun Allah turunkan ayat ini, surah Al-Ma'idah, bahawa bahawa segala keputusan haruslah mengikut Al-Quran, kerana Al-Quran ini adalah suatu pedoman hidup.
Dan bagi surah An-Nahl ayat yang ke-44, ayat ini dia menerangkan bahawa Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW supaya beliau menjelaskan kepada manusia mengenai ajaran, perintah, larangan dan aturan hidup yang perlu diperhatikan dan amalkan. Dan Allah juga menegaskan agar mereka ni memikirkan kandungan isi ayat dalam Al-Quran dengan mempunyai pemikiran yang jernih, yang suci, yang bersih untuk memperoleh sesuatu kesejahteraan dalam hidup sama ada di dunia dan juga kebahagiaan kita, kebahagiaan mereka dalam di akhirat. Okey, bagi poin yang seterusnya, Al-Quran dalam bahasa Arab. Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-28, maksudnya iaitu Al-Quran dalam bahasa Arab, tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa. Dan dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-3, maksud dia, sesungguhnya kami jadikan kitab suci itu sebagai Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kamu menggunakan akal memahaminya. Dalam surah-surah ini menjelaskan bahawa Allah telah membuat bermacam-macam contoh dalam Al-Quran, seperti telah diterangkan sejarah beberapa umat yang terdahulu yang mengingatkan malapetaka yang mereka alami. Dengan berpandukan kepada Al-Quran, mereka dapat meluruskan kembali kepercayaan mereka yang sesat, memperbaiki atur kehidupan mereka yang kacau yang sebelum ini, sehingga berubah menjadi sebuah kehidupan yang penuh beradab. Seperti yang kita tahu, dalam Al-Quran tak ada bahasa lain selain bahasa Arab. Ini kerana Al-Quran diturunkan pada zaman Nabi Muhammad dan sepenuhnya memang mereka cakap bahasa Arab lah menggunakan bahasa mereka, jadinya sebab itulah diturunkan dalam bahasa Arab. Dan bagi mereka tidak sukarlah bagi mereka untuk faham Al-Quran kerana Al-Quran itu sendiri diturunkan dalam bahasa mereka sendiri. Dan dalam Al-Quran itu sendiri tak ada sesuatu pun yang bertentangan, dan dalam isi maksudnya ayat-ayat Al-Quran itu sangat jelas dan tegas, baik dari segi akidah, dari segi hukum, dari segi budi pekerti dan macam-macam lagi dalam Al-Quran tu kalau kita baca dan kita faham maknanya. Ya. Tambahan, Imam Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa tidak ada bahasa daripada Al-Quran ini melainkan dalam bahasa Arab. Terjemahan Al-Quran itu sendiri selain Arab tidak dianggap sebagai Al-Quran, tapi hanyalah sekadar terjemahannya sahaja. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Devi Hastuti binti Jahidin, bernombor matrik I18203086. Okey, seterusnya saya akan menerangkanlah ciri-ciri Al-Quran yang seterusnya, iaitu adalah lafaz dan makna Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Al-Quran adalah himpunan lafaz dan makna yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Yang seperti kita tahu, Al-Quran ni merupakan Al-Quran yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan perkataan perkataan tersebut adalah daripada Allah, dan sampaikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikata lafaz makna Al-Quran ni adalah secara langsung daripada Allah. Okey, yang seterusnya adalah Al-Quran adalah berbeza dengan hadis Nabi kerana lafaz hadis tidak datang secara langsung daripada Allah,
walaupun maknanya juga dianggap wahyu daripada Allah, yang seperti kita tahu Allah Al-Quran adalah perkataan Allah, ayat Allah secara langsung daripada Allah. Namun berbeza dengan hadis. Hadis ni ia merupakan segala tingkah laku, fikiran, perbuatan, ucapan daripada Nabi Muhammad SAW itu sendiri, sehingga hadis ini memiliki bahasa dan makna yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang kita tahu apa yang terdapat dalam hadis ianya berdasarkan Al-Quran. Okey, contoh ya, sebagai contoh, dalam Al-Quran setiap Muslim, Allah mengatakan setiap Muslim diwajibkan untuk melaksanakan solat, melaksanakan ibadah solat. Tapi di dalam Al-Quran tidak dijelaskan cara-cara solat, tata cara solat. Tetapi tata cara solat ada dijelaskan di dalam hadis. Okey. Yang seterusnya adalah untuk ciri Al-Quran yang seterusnya adalah Al-Quran ni dia disampaikan secara mutawatir. Okey, Al-Quran itu disampaikan kepada generasi demi generasi dengan cara mutawatir lah. Okey, jadi ia diturunkan secara berperingkat. Allah tak turunkan satu naskah tu sekaligus satu hari tu yang tu lah diturunkan. Tak. Dia mempunyai proses di mana turunnya pun berlangsung dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dengan cara beransur-ansur lah. Seperti yang kita tahu, Allah turunkan ayat yang pertama adalah wahyu yang pertama adalah surah Al-Alaq. Masa tu Nabi berumur 40 tahun dan pada tarikh 17 hari bulan, iaitu bertempat di Gua Hira, Allah turunkan surah Al-Alaq kepada Rasulullah SAW. Dan wahyu yang seterusnya, ayat Al-Quran yang seterusnya Allah akan berikan selepas daripada wahyu yang pertama tu adalah 3 tahun selepas wahyu yang pertama tu. So kat situ boleh nampaklah Allah tak turunkan satu kaligus, tapi berperingkat-peringkat. Dan seterusnya ketika di Mekah pun, yang pertama adalah dia selama Allah turunkan Al-Quran selama 4 atau 5 tahun. Masa tu dakwah Islam masih lagi dalam ruang lingkup yang kecil dan terbatas. Jadi ayat yang diturunkan pun umumnya membahas berkaitan dengan pelajaran Rasulullah dalam membentuk kepribadiannya. Lepas tu dasar-dasar akhlak Islam, pengetahuan sifat Allah dan bantahan tentang pandangan hidup dalam masyarakat yang jahiliah pada ketika itu. Okey, selepas tu ketika di Mekah juga yang kali kedua Allah turunkan adalah selama 4 hingga 9 tahun, dan pada waktu itu dakwah Islam sudah mulai terbuka. Ayat-ayat yang diturunkan pun pada masa itu di antaranya adalah berkaitan dengan kewajipan sebagai seorang Muslim, tentang hari kiamat, keesaan Allah dan ancaman serta kecaman kepada orang yang musyrik yang memiliki perilaku yang buruk. Sedangkan untuk di Madinah pula selama kurun waktu 10 tahun Rasulullah melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi di situ masyarakat mulai terbentuk keimanannya. Pada waktu itu juga masyarakat orang Yahudi dan Islam hidup berdampingan, tapi seiring waktu berjalan kaum Yahudi mulai menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan Allah menurunkan ayat Al-Quran pada waktu yang berbeza, pada waktu yang sangat perbezaan jangka masa yang sangat lama. Nampaklah di situ Allah turunkan ayat Al-Quran disampaikan kepada generasi demi generasi. Okey, yang seterusnya adalah mutawatir, bermaksud penyampai, yakni perawi Al-Quran pada setiap zaman tu dalam jumlah yang ramailah, yang menyebabkan Al-Quran ni mustahil untuk berlaku pendustaan atau penyelewengan. Yang seperti yang kita tahu, mutawatir ni adalah kata serapan bahasa Arab yang bermaksud diturunkan daripada seorang kepada seseorang. Jadi istilah ini biasanya digunakan dalam pengajian Al-Quran dan mustalah hadis. Jadi mutawatir ini di mana diketahui atau diriwayatkan oleh beberapa bilangan yang ramai, sampai bilangan orang yang ramai sampai
menyampai pengkhabaran itu dan telah pastilah dan yakin bahawa mereka yang sampai menyampai tersebut tidak bermuafakat berdusta tentangnya. Begitu juga dengan ayat Al-Quran lah, tidak boleh didustakan. Sebab ni kerana mustahil terdapat sekumpulan periwayat dengan jumlah yang besar melakukan dusta. Jadi mutawatir ni memiliki banyak sanad dan mustahil perawinya berdusta atas Nabi Muhammad SAW. Sebabkan ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan dan terdapat saksi-saksilah, dan apabila saksinya ramai maka mustahil untuk mereka berdusta. Dan sanad penyampaian Al-Quran yang secara mutawatir ni juga dia bersambung sehinggalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Saya bernama Nur Aisyah Fika Arifah, bernombor matrik I18203088. Saya akan menerangkan mengenai Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur dan juga Al-Quran dijaga oleh Allah. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur ataupun berperingkat dalam masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari ataupun 23 tahun. Al-Quran ini diturunkan 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Allah Subhanahu Wa Taala sengaja menurunkan Al-Quran secara berperingkat seperti mana firman-Nya, iaitu surah Al-Furqan ayat 32 yang bermaksud, dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan Al-Quran itu kepada Muhammad semuanya sekali dengan sekaligus. Al-Quran diturunkan dengan cara beransur-ansur, itu kerana kami hendak menetapkan hatimu, wahai Muhammad, dengannya, dan kami nyatakan bacaannya kepadamu dengan teratur satu persatu. Al-Quran dijaga oleh Allah. Al-Quran terpelihara daripada segala penambahan atau pengurangan sejak dahulu hinggalah sekarang. Walaupun ada cubaan untuk menyeleweng ayat-ayat Al-Quran, namun usaha itu tidak berjaya. Manusia tidak berdaya untuk menokok tambah atau mengurangkan ayat-ayat Allah Ta'ala ini kerana ia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala iaitu surah Al-Hijr ayat 9 yang bermaksud, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayati, I18203-126. Jadi bahagian saya adalah aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Okay. Yang kita tahu kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran ni diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kita tahu mukjizat ni terjadi serentak. Kalau dikaitkan dengan Nabi, kita boleh kata zaman para Nabi pun ada terima mukjizat daripada Allah berupa ayat-ayat kauniyah lah. Contohnya macam Nabi Musa. Nabi Musa dia mengubah tongkat menjadi ular. Nabi Isa pula dia dapat sembuhkan orang buta. Jadi setiap Nabi tu berlainan. Bagi Nabi Muhammad SAW, dia menerima mukjizat berupa mukjizat akliyah, iaitu Al-Quran lah, yang mana kita tahu Al-Quran ni dapat berdialog dengan akal manusia. Tapi akal manusia ni bukanlah tandingan Al-Quran, sebab kita tahu Al-Quran ni sangat tinggi bandingan dia kalau nak dibandingkan dengan akal manusia. Sebab apa? Hakikatnya Al-Quran ni adalah ayat-ayat kauniyah yang tak dapat ataupun tak ada bandingannya. Okay, apa yang dimaksudkan dengan kauniyah? Okay, kalau dalam bahasa Arab, dia berasal daripada kana, iaitu kata terbitan dia kaf waw nun, kaun. Kauniyah ni ditakdiskan bahawa maksudnya kewujudan atau segala yang wujud. Adapun ilmu kaun ni ditakrifkan ilmu yang membahaskan tentang alam dari segi hukum peraturan yang berlaku di alam. Ayat-ayat kauniyah ni ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala,
langit, bumi dan segala yang ada di dalamnya, zatnya, sifatnya dan hal yang berkaitan dengannya. Adapun kauniyah ni ialah ayat-ayat Al-Quran yang membahaskan tentang makhluk yang tidak bernyawa. Macam tadi saya katalah seperti langit, bumi, bulan, bintang, gunung ganang, lautan, angin, awan dan lain-lain yang memberikan pengajaran tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam aspek-aspek kemujizatan Al-Quran terdapat beberapa. Yang pertamanya keharmonian uslub, keindahan dan ketelitian bahasa dalam Al-Quran. Kemujizatan bahasa, yang mana kita boleh katakan Al-Quran ni diturunkan di tengah-tengah masyarakat yang sangat kaya dengan sastra pada zaman itulah, dan banyak sekali lah orang kuasai. Dan ketika Al-Quran tu turun, nak dikatakan masyarakat time tu sangatlah terbungkar ataupun terkejut, yang katakan mereka sangat takjub dengan Al-Quran. Bahkan dengan hanya mendengar pun mereka tahu bahawa Al-Quran tu sangat sukar dikarang oleh manusia. Dan sebenarnya Al-Quran ni tidak keluar daripada aturan-aturan syair masyarakat pada waktu tu, baik huruf-huruf, lafaz, susunan maupun uslubnya sendiri. Akan tetapi keserasian antara jalinan hurufnya, keteraturan ayatnya, keindahan uslubnya, semuanya tertera dalam Al-Quran. Jadi nak dikatakan Al-Quran ni sudah ada pada tahapan yang paling tinggi, yang mana tak ada seorang pun dapat menandinginya. Satu lagi aspek keajaiban Al-Quran ni ialah ia mendedahkan lebih awal lagi beberapa peristiwa yang penting berlaku. Antara salah satu contoh yang saya boleh katakan selain daripada dalam slide yang saya tulis, iaitu dalam ayat 27 surah Al-Fat, contoh menyampaikan khabar gembira bahawa mereka akan menakluk Mekah, yang mana ketika itu dia di bawah penguasaan masyarakat jahiliyah. Di dalam surah Al-Fat ayat 27 bermaksud sesungguhnya Allah akan membuktikan pada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, iaitu bahawa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram dengan izin Allah dalam keadaan aman, mencukur rambut dan mengguntingnya, sedang kamu ketahui dan dia memberikan sebelum itu kemenangan yang hampir, iaitu penaklukan Khaybar. Jadi dalam pertimbangan yang lebih teliti ni, ayat ni seolah-olah dia mengumumkan satu lagi kemenangan yang akan terjadi sebelum kemenangan Mekah. Sebenarnya seperti yang dinyatakan dalam ayat, orang mukmin akan mula menakluk perkampungan Khaybar, yang mana ketika itu di bawah jajahan Yahudi dan kemudian masuki Mekah. Jadi nak kata pemberitaan mengenai peristiwa ini pun akan terjadi di masa hadapan. Hanyalah sebahagian daripada kebijaksanaan Al-Quran lah. Al-Quran dah cerita. Dan juga ia bukti bahawa Al-Quran ni adalah kalam Tuhan yang maha mengetahui. Yang mana kemenangan Byzantine adalah secebis dari kabar berita yang diberikan mengenai masa hadapan bersama-sama dengan maklumat lain yang tidak diketahui oleh manusia ketika itu. Hal yang palinglah menarik nak katakan ialah mengenai peristiwa sejarah ini yang akan kita lihat secara terperinci di lembaran berikutnya, iaitu kekalahan kerajaan Rom. Ini yang saya tulis dekat dalam slide lah, yang mana di kawasan paling rendah di permukaan bumi. Nak kata menarik ni bahawa frasa dia kawasan paling rendah. Secara khususnya ditekankan dalam ayat yang berkaitan dengan kemajuan teknologi ketika itu. Nampak macam sangat jelas lah, mustahil lah untuk membuat pengukuran, menentukan titik yang paling rendah di muka bumi. Sebenarnya ini adalah wahyu yang diturunkan pada umat manusia dari Tuhan yang lagi maha mengetahui. Antara yang saya boleh kongsikan lagi tentang kemenangan Byzantine, yang mana ada sepotong ayat menarik yang terdapat dalam Al-Quran mengenai masa hadapan yang dapat dilihat dalam ayat pertama surah Ar-Rum, merujuk pada Empayar Byzantine, iaitu bahagian timur kerajaan Rom yang ada dahulu, yang mana dalam ayat ini dikatakan bahawa Empayar Byzantine ni menemui kekalahan yang besar tapi kemudiannya mendapat kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim, terjemahan dia, Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Rom di tanah yang paling rendah di muka bumi, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah. Surah Ar-Rum ayat 1 hingga 4. Jadi nak katakan ayat ni diturun pada tahun 620 sebelum Masihi. Hampir 7 tahun lah selepas kekalahan teruk kerajaan Kristian Byzantine dekat tangan kerajaan yang menyembah berhala Persia tu.
Tapi nak katakan ia didedahkan dalam ayat tersebut bahawa dalam Al-Quran ni sendiri dia kata kerajaan Byzantin ni akan dapat kemenangan kembali dalam masa yang sangat singkat. Sebenarnya Byzantin ni telah awal lagi lebih sengsara, nak tanggung kerugian besar yang orang kata mustahil lah nak menang, bahkan nak kekal bertahan pun, nak menang kembali pun benda yang susah bagi diorang. Tapi bukan saja Persia, tapi nama Avar, Slav dan beberapa lagi lah yang bagikan ancaman pada Empayar Byzantin. Kerajaan Avar telah pun menjangkau dinding kota Konstantinopel dan Maharaja Byzantin tu pun memerintahkan supaya meleburkan emas, perak di gereja-gereja untuk dapatkan wang. Ringkasnya nak kata kat sini, Empayar Byzantin pun musnah. Tapi dalam ketika tu, ayat pertama surah Ar-Rum diturunkan memaklumkan kemenangan Byzantin dalam beberapa tahun. Kemenangan ni dilihat macam mustahil lah kan. Sehingga kaum Arab jahiliah pun mempersendakan ayat ni. Mereka beranggapan bahawa kemenangan yang dan dinyatakan dalam Al-Quran tu takkan jadi kenyataan. Tapi lebih kurang 7 tahun lepas ayat pertama surah Ar-Rum tu diwahyukan pada Disember 627 sebelum Masehi, peperangan sengit lah yang berlaku di antara Byzantin dengan Empayar Persia yang berlaku. Dan kali ni askar Byzantin tak sangka-sangka berjaya tewaskan tentera Persia. Beberapa bulan kemudian kerajaan Persia ni pun buat perjanjian dengan Byzantin yang wajibkan mereka serahkan kembali kawasan mereka yang rampas tu. Jadi akhirnya kemenangan tu kembali pada Rom lah. Ini yang saya nak katakan bahawa itulah mujizat Al-Quran yang mana dia ceritakan sebelum benda tu terjadi, dah ada dalam tu. Kalau mereka baca dan mereka teliti benda tu. Maksudnya adalah penceritaan kisah-kisah umat terdahulu yang mana masa lampau, masa sekarang, masa akan datang. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kami ceritakan kepada kamu, wahai Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahuinya. Surah Yusuf ayat ketiga. Jadi kisah yang dipaparkan oleh Al-Quran ni sebenarnya sebahagian daripada tanda mukjizat lah, menceritakan mengenai umat terdahulu bersama rasul-rasul mereka yang sebahagian besarnya tak diketahui dan sudah luput daripada ingatan manusia kini. Tambahan, kisah diceritakan dalam Al-Quran ni adalah peristiwa yang dah berlaku, dan untuk kita yang sekarang ni ambil iktibar dan pengajaran daripadanya. Kisah tu pula sebahagian sejarah lah yang menjadi sumber kekuatan dan suntikan motivasi pada Rasulullah SAW mengharungi perjuangan menegakkan agama Allah. Apabila Al-Quran ni ceritakan sesuatu, sebenarnya dia dapat menghidupkan kembali abad yang silam. Seolah-olah dapat didengar di hujung telinga bertentangan antara kebenaran dan kebatilan. Dia macam rakaman yang berfungsi untuk kembalikan segala peristiwa yang berlaku dalam sejarah umat manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, demikianlah kami ceritakan kepada kamu, iaitu wahai Muhammad, sebahagian daripada kisah-kisah umat manusia yang telah lalu, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu dari sisi kami, yakni sebuah kitab Al-Quran yang menjadi peringatan. Surah Toha ayat 99. Kisah manusia pertama yang disebut adalah Nabi Adam. Disebut dalam 8 surah berbeza untuk beri pengajaran pada kita mengenai pelbagai kisah bermula daripada latar belakang penciptaan Adam, ujian dilalui ketika berada di syurga, taubat Nabi Adam, sehinggalah perjuangan baginda dan Hawa di dunia. Satu fakta menarik mengenai Al-Quran ni ialah apabila Allah Subhanahu Wa Taala membawa kisah berkenaan dengan manusia, sama ada yang mukmin ataupun kafir, dia tidak menjelaskan siapakah nama sebenar manusia itu, seperti apabila disebut Firaun, iaitu pemerintah tertinggi di Mesir ketika itu. Itu jugalah disebut dalam kisah Zulkarnain, Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud dan lain-lain. Al-Quran ni tak menerangkan siapa mereka, tapi tujuan diceritakan dalam Al-Quran ni supaya manusia tak sibukkan diri, tak habiskan masa untuk kajikan tokoh tu, tapi lupa tujuan lebih penting, iaitu ambil iktibar daripada kisah-kisah berkenaan. Kisah keangkuhan manusia tu pun dipaparkan dalam Al-Quran, yang mana pembesar daripada kaum Ad,
pernah berkata dengan angkuh, siapakah yang lebih kuat daripada mereka, macam itulah. Jadi ini kerana mereka ni mampu memperlihatkan keupayaan dan pembinaan istana yang tinggi, benteng kukuh. Dikatakan pada zaman itulah. Isyarat jawapan Al-Quran ni jelas, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan untuk orang beriman segala apa yang ada di bumi. Mereka ni tidak ditegah membina bangunan sebanyak dan tinggi mana, tetapi yang penting bangunan itu mestilah dibina atas ketakwaan dan juga keimanan pada Allah, bukan atas sombong ataupun abdikan diri ataupun lebih kepada kehidupan dunia, ambil hak orang lain secara batil. Al-Quran juga ada cerita tentang kisah tabiat manusia yang menolak kebenaran. Contohnya seperti dakwah Nabi Nuh pada kaumnya. Kisah ini diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya, iaitu ketika saudara mereka Nabi Nuh berkata pada mereka, hendaklah kamu mematuhi suruhan Allah dan jauhi larangannya. Sesungguhnya aku ini ialah rasul yang amanah, yakni yang diutuskan Allah pada kamu. Oleh itu takutlah kamu akan kemurkaan Allah dan taatlah pada aku. Surah Asy-Syura ayat 106 hingga 108. Yang mana kaum Nabi Nuh ni tak fikir pun persoalan mengabdikan diri yang mutlak pada Allah. Apa yang diorang fikir? Kepentingan diri, kedudukan, harta benda yang megah-megah nak tunjuk ke orang. Selain itu, dalam Al-Quran pun ada menceritakan tentang orang bijak jadi pesaing. Yang mana merasakan contohnya macam kisah Nabi Yusuf kan, paling lengkap diceritakan oleh Al-Quran. Dalam Al-Quran cerita Nabi Yusuf daripada kecil sampailah berlakunya hasad dengki yang dalam keluarga, peristiwa buang baginda kat dalam perigi, fitnah moral, seterusnya. Kisah baginda dipenjarakan tanpa apa-apa kesalahan dengan jenayah. Jadi Al-Quran ni juga ceritakan bagaimana Nabi Yusuf hadapi semua tu dengan tabah dan setiap fitnah tu serta perancangan jahat sehinggalah kemenangan, kemuliaan yang menyebelahi baginda. Poin yang terakhir iaitu kejadian makhluk dan alam semesta. Makhluk ni manusia lah. Macam mana kejadian manusia tu daripada awal hinggalah besar, dan alam semesta ni pokok-pokok, gunung ganang, planet-planet yang luar-luar ada bumi ni. Contohnya macam teori The Big Bang, kejadian siang dan malam, bulan dan matahari, matahari memancar dan bulan bersinar, bumi separuh bulat, langit dengan atap dan segalanya lah, gunung, pasak semua tu, semuanya ada diceritakan dalam Al-Quran. Yang boleh saya sentuh sedikit iaitu fenomena siang dan malam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayatul lahumul lailu nasnahu minhun nahara fa izahum muslimun. Maksudnya, dan lagi dalil yang terang untuk mereka berfikir ialah malam, kami hilangkan siang daripadanya, maka dengan serta-merta mereka berada dalam gelap gelita. Surah Yasin ayat 37. Surah Yasin ni yang kita selalu baca ni lah. Dalam tu pun sendiri kita tahulah, dalam tu ada cerita tentang fenomena alam semesta. Hebatlah, Masya Allah. Al-Quran ni orang kata memang pedoman hidup lah. Al-Quran dan hadis tak boleh tinggal di antara salah satu.